Assalamualaikum dan selamat petang. Kembali bersama saya Muhammad Erwan Nizam dari Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia Sibuti. Okey, untuk sesi hari ini kita ada segmen keusahawanan di mana saya akan menerangkan beberapa kesilapan peniaga atas talian di media sosial. Okey. Seperti yang anda tahu sekarang kebanyakan peniaga telah mula beralih ke platform media sosial untuk menjalankan ataupun meneruskan perniagaan mereka. Okey, dekat sini saya ada menyatakan beberapa platform perniagaan atas talian seperti Facebook, Instagram, TikTok, blog ataupun website. Okey, saya pasti anda semua tahu di mana kita boleh gunakan Facebook untuk mempromosikan barang jualan anda. Okey, tetapi jikalau anda menggunakan Facebook, saya sarankan anda untuk membuat satu Facebook page yang khas untuk menjual produk anda. Okey. Yang kedua, Instagram. Instagram ni adalah untuk memuat naik gambar produk anda. Okey. Kalau anda jual makanan, anda ambil lah gambar, lepas tu memuat naik dekat Instagram. Yang ketiga, TikTok. TikTok ni adalah satu media sosial baharu di mana di sini juga anda boleh mempromosikan produk jualan anda. Yang seterusnya adalah blog ataupun website. Okay? Blog ataupun website ni kita bolehlah menulis ataupun membuat satu website tentang produk anda secara lebih terperinci. Okey, dekat sini saya ada 5 kesalahan peniaga atas talian yang biasanya orang buat ataupun orang yang baru baru memulakan perniagaan secara atas talian. Okey, yang pertama adalah ayat iklan yang tidak jelas. Okey. Ayat iklan yang tidak jelas ni saya maksudkan adalah dia terlalu ringkas, sukar difahami dan tidak menyentuh emosi pembaca. Okey, mengapa saya mengatakan dia terlalu ringkas? Macam ni. Kalau anda jual pau ataupun pau kan, anda just muat naik gambar pau dan anda letak caption kat bawah tu, pau inti kacang merah. Okey. Itu sahaja. Dia terlalu ringkas kan? Pau inti kacang merah. Nampak tak? Dia terlalu ringkas. Tapi dia tak sukar difahami. Dia senang untuk difahami sebab kita tahu pau itu adalah pau kacang merah. Tapi dia tidak menyentuh emosi pembaca untuk membeli. Okay? Sebab dia tengok, oh ini pau kacang merah. Dia tak apa tu, dia tak rasa nak beli pun. Okay? So bagaimana kita nak tukar pembaca kita jadi kita punya pembeli ataupun customer. Okay. So yang pertama sekali kita kena tukarlah style ataupun cara iklan kita, okay? Supaya dia lebih menyentuh emosi pembaca dan tidak ringkas dan seterusnya dia senang untuk difahami. Okay. Seperti contoh tadi kan saya bagi contoh pau kan. So dekat sini bagaimana kita nak menyentuh emosi pembaca? Kita kena menerangkan apakah kebaikan pau berkenaan secara santai. Jangan secara hard lah. Okay, secara santai kita memberi penceritaan bagaimana kita membuat pau tersebut, kita beli tepung, kita beli kacang, so kita tumbuk kacang berkenaan dan sebagainya. Okay. So kita menceritakan bagaimana kita mengolah pau tersebut supaya menjadi pau yang lebih sedap. Okay, nampak tak sini? Penceritaan ini dia tidak akan membuatkan iklan tersebut terlalu ringkas dan sukar untuk difahami. Okay. Seterusnya, kalau saya kan, contoh saya sebagai pembaca, saya membaca kisah anda membuat pau berkenaan bagaimana anda susahnya untuk mendapatkan tepung kan. Kita tahu sekarang harga barangan semakin naik kan. Okay. So seterusnya anda buat inti dia. Okay, saya rasa macam wah, dia macam kita tersentuh lah emosi kita kan sebagai pembaca. So kita akan terusnya akan membeli pau berkenaan. Okay. Seterusnya, yang kedua, tiada sasaran pembeli. Okay? Kita tahu media sosial ni terlalu luas. Dia merangkumi orang, semua negeri, semua negara, semua tempat lah kan. So, kita sebagai penjual ni tak ada sasaran pembeli. Contoh saya sekarang berada dekat Miri lah, okay, dekat Miri. Tetapi semua friendly saya tu dekat Semenanjung. So macam mana
orang Semenanjung nak datang ke tempat kita untuk beli produk kita. Nampak tak? Sasaran pembeli kita terlalu luas. Okay? Contoh tadi kan, saya jual pau. Pau saya tu saya jual dekat uh, dekat Tudan lah. Tudan ni dekat Miri. So saya jual dekat Tudan, Miri. So saya kena tukar ke saya punya sasaran uh, tetapan sasaran saya dekat Facebook tu tukar yang lebih dekat. Okay, lagi satu saya juga boleh menambah kawan saya ataupun add friend list saya yang hanya duduk dekat Miri sahaja. Saya tak perlu add orang yang jauh-jauh. Contoh macam dekat Selangor, dekat Perlis, Perak, Kelantan dan sebagainya. Saya hanya saya add friend saya yang berdekatan sahaja. Okay. Itu adalah salah satu cara bagaimana kita nak mengecikkan kita punya sasaran. Okay. Yang seterusnya adalah kurang mahir dengan produk. Penjual sendiri tidak mengkaji produk yang hendak dijual. Ini kan, kalau customer ataupun pembaca atau bakal pembeli tersebut bertanyakan mengenai apakah kebaikan produk berkenaan. Kalau kita sendiri sebagai peniaga ni kurang mahir dengan produk, kita sendiri tak tahu macam mana kita nak jawab, betul tak? Kalau kita sendiri tak tahu kan. Contoh lah, saya ada handphone. Saya jual handphone. Lepas tu ada satu customer ditanya berapa RAM handphone tu. So saya sendiri tak tahu produk kan, saya sendiri teragak-agak nak jawab dengan betul lah berapa RAM handphone tersebut, betul tak? So dia tidak meyakinkan pelanggan berkenaan untuk membeli. Okay. Seterusnya adalah tiada engagement ataupun hubungan. Kita ni sebagai seorang peniaga secara atas talian, kita kena ada satu engagement yang baik dengan bakal pelanggan kita ataupun pembaca lah. Okay, kita kena berinteraksi dengan baik, lepas tu kita kena kena posting yang menarik lah pelanggan kita ataupun menarik pembaca untuk komen, like dan share. Okay. Jangan pula kita posting benda-benda yang boleh menarik kemarahan pembaca kan. Sekarang kan zaman viral kan, so kita tak naklah nama kita ni buruk. Okay. So kita naiklah posting-posting yang berunsur-unsurkan keilmuan, kita berkongsi pendapat dan sebagainya. Jangan kita berkongsi satu posting yang resis ataupun menimbulkan emosi marah lah kepada pembaca. Okay. Itu adalah salah satu bagaimana kita nak meningkatkan kita punya engagement dekat social media. Okey, yang terakhir adalah kurang perkongsian atau posting. Kita sebagai peniaga atau sekalian kena belajar waktu terbaik untuk membuat perkongsian. Okey, dia tidak bolehlah terlalu kerap untuk naikkan. Contoh kan, hari ni saya naik pukul 8. Lepas tu nanti pukul 8.30 saya naik lagi satu lagi posting. Lepas tu pukul 9 saya naik lagi satu 10, satu lagi 9.30 satu lagi. Dia terlampau kerap ni membuat pembaca rasa annoying, rasa macam menjengkelkan. Okey, kita pun rasa macam, kalau saya lah kan sebagai pembaca nampak seorang penjual ni dia naik dah produk kan, saya tentu akan scroll laju-laju kan. So saya tak berminat pun nak tengok. So sebagai peniaga, saya sarankan anda untuk belajar masa terbaik untuk membuat perkongsian. Dia tak boleh terlalu kerap, tapi tak boleh terlalu lama lah. Okay. So benda ni anda boleh belajar untuk buat masa terbaik lah untuk buat perkongsian berkenaan. Okey, itu sahaja saya punya perkongsian untuk hari ini. Sebelum saya mengakhiri segmen hari ini, saya menasihatkan kepada peniaga atas talian di luar sana, kalau anda nak berniaga di media sosial macam Facebook, Instagram, TikTok, website dan sebagainya kan, saya sarankan anda
apa tu, anda membuat satu posting yang tak terlampau geram. Lepas tu anda belajar tentang produk anda terlebih dahulu. Anda tahu apa yang anda nak jual dan anda buat iklan yang tidak menjengkelkan ataupun secara ringkas. Anda kena buat storytelling. Anda kena belajar macam mana kita nak membuat storytelling yang menyentuh perasaan pembaca supaya pembaca berkenan bertukar kepada pembeli. Okey, itu sahaja untuk sesi perkongsian saya hari ini. Semoga tips-tips berkenaan bermanfaat kepada anda di luar sana, khususnya peniaga secara atas talian. Okey, kita akan berjumpa lagi di lain sesi. Assalamualaikum.